Okay, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam video berkaitan dengan urusan-urusan tanah. Okey, hashtag urusan tanah 101. Okey, tadi saya terima WhatsApp daripada rakan, dia tanya, uh, risiko ataupun jenis-jenis tanah yang dikategorikan sebagai, berisiko untuk dibeli, kan. Okey. Jadi, dalam video ringkas ni saya akan ikut pandangan saya lah, saya ikut pandangan saya. Jenis-jenis tanah yang pada saya berisiko ataupun menyusahkan untuk kita beli ya. Okey, pertama sekali, nombor satu, saya letak nombor satu ialah lot lidi. Okey, lot lidi. Okey, lot lidi ni saya ada video khas saya memang ada satu video khas berkaitan dengan risiko membeli lot lidi. Jadi boleh cek link kat bawah ni tentang risiko membeli lot lidi. Okay, itu nombor satu. Yang nombor dua, uh, tanah rizab ataupun lesen menduduki sementara, LMS, tanah tol. Okay, ini pun pada saya kategori tanah yang tak boleh beli pun sebenarnya, menyusahkan nanti kan, memang menyusahkan. Okay, pun saya ada video yang saya terangkan apa itu LMS, tol ataupun lesen menduduki sementara. Okay, itu nombor satu dengan nombor dua, saya bagi top sekali. Tanah lot lidi dan juga LMS. Ini dua ni jangan harus beli. Okay. Alright. Betul. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ni tanah yang masih dalam urusan pesaka. Maksudnya pemilik telah meninggal dunia dan waris-waris dia nak buat urusan pesaka. Tetapi sebelum urusan pesaka itu selesai, waris-waris memang cadang nak jual lah tanah tu kan. Jadi kita seboleh-bolehnya jangan beli. Jangan beli sehingga urusan tersebut selesai. Sebabnya urusan pesaka ni bukannya boleh selesai dalam masa sehari dua. Kadang-kadang makan berbulan. Berbulan nak selesaikan urusan pesaka ni. Jadi itu pun belum tentu lagi waris-waris yang lain bersetuju untuk jual. Kan? Mungkin kita berurusan dengan salah seorang saja daripada waris. Bukannya kita berurusan dengan semua. Jadi kalau dah buat pesaka, nanti masuk nama orang ni, masuk nama orang tu, lepas tu orang ni dengan orang tu tak nak jual kan. Jadi dia akan mendatangkan masalah kepada kita. Mendatangkan masalah kepada kita sendiri nanti. Okay? Itu nombor tiga. Yang keempat, tanah yang dekat gerannya tu ada tulis sebagai pemegang amanah. Okey. Dekat geran dia ada mention sebagai pemegang amanah. Okey, tanah pemegang amanah ni kan, tanah tu bukannya dia punya pun dah. Dia hanya pegangkan amanah bagi pihak orang lain. Jadi untuk bahagian pemegang amanah ni, kalau ada mention pemegang amanah ni, jangan belilah ya. Memang tak boleh buat pindah milik nanti. Okey. Kemudian saya tengok satu lagi, tanah yang ada caveat. Bila kita tengok jalan geran tak keluar, tapi kalau kita pergi ke pejabat tanah, kita beli carian persendirian ke, ada tulis situ, ada caveat persendirian. Jadi kalau tanah tu ada caveat persendirian, kita kena tanya balik pada pemilik tanah, kenapa tanah ni di caveat? Kenapa ada caveat pada tanah ni? Dan pada saya keluar modal sikit, pergi beli salinan caveat. Jangan percaya bulat-bulat apa yang tuan tanah kata. Mungkin tuan tanah kata open caveat ni macam ni lah, apa-apa saja cerita yang dia buat kan. Pergi ke pejabat tanah, beli salinan caveat. Sebab dekat salinan caveat tersebut ada diberitahu kenapa tanah tu di caveat. Kita tak nak terlibat dalam mungkin masalah peribadi ke, mungkin masalah dengan jiran sebelah ke, mungkin ada masalah-masalah lain kan. Jadi kita takkan caveat tanah orang sesuka hati, mesti ada sebab. Jadi kalau boleh kita sebagai pembeli jangan masuklah dalam permasalahan tersebut. Jadi elakkan kalau nampak tanah tu ada caveat, elakkanlah. Okey. Kemudian satu lagi masalahnya yang ke 1 2 3 4 5 6. Okey, yang masalah yang ke-6 yang jangan dibeli ialah tanah tersepit. Ini saya kategorikan sebagai tanah tersepit. Geran-geran lama, geran-geran dulu, tanah-tanah dululah. Kalau kita tengok dalam plan, kita tak nampak jalan rizab. Okay, kita tak nampak jalan masuk. Maksudnya tanah tersebut, kalau kita nak pergi ke tanah kita, mungkin kita kena tempuh tanah orang lain. Kita kena rentas, kita kena lalu tanah orang lain kan. Jadi
bila kita pergi ke lokasi, bila kita pergi tengok sendiri tanah tersebut, ada tak jalan masuk? Maksudnya ada tak jalan tepi ke apa semua? Sebabnya kalau tuan tanah depan bagi kita lalu tanah dia, tak ada masalah lah. Tapi kalau tuan tanah depan, dia pagarnya keliling tanah dia, kita nak masuk ikut mana? Padahal tanah kita kat belakang dia je. Jadi dia tak bagi kebenaran untuk kita masuk kan? Dia pagar yang keliling. Jadi macam mana kita nak masuk ke tanah kita? Jadi serupa macam kita beli benda yang tak ada, kita tak boleh pakai, kita beli tapi kita tak boleh pakai sebabnya kita tidak ada jalan masuk ke tanah tersebut. Okey. Itu tanah tersepit lah ya. Okey, yang satu lagi, ini yang ketujuh, tanah geran besar. Ni pun masalah sebenarnya. Apa maksud geran besar tu? Dalam tanah tersebut ada banyak sangat nama. Terlalu banyak sangat nama. Mungkin 10 orang, mungkin yalah kan, 10 tu pada saya dah kira banyak dah tu. 5 pun dah banyak dah sebenarnya. Okay, jadi kalau tanah tu banyak nama, kita sebenarnya beli, kalau kita nak beli keseluruhan semua sekali, tak apalah. Kalau kita cuma nak beli bahagian saja, nak beli satu bahagian saja. Masalahnya, kedudukan sebenar bahagian kita di atas tanah tersebut, kita tak tahu. Kita tak tahu tanah kita di atas tanah tersebut, bahagian kita belah mana yang memanjang macam ni, ke hujung sana, ke tepi sini, ke seberang sini, ke seberang situ, kita tak tahu. Jadi pada saya adalah bermasalah sebenarnya untuk kita beli sebahagian kecil bahagian dalam geran yang besar. Dan satu lagi, nanti kita akan berkongsi geran. Kita akan berkongsi geran dengan orang ni, kita akan berkongsi geran dengan orang tu. Kan, orang ni tak nak bagi geran, orang ni tak nak bagi geran. Orang ni pegang geran tapi tak nak bagi pinjam. Itu masalah-masalah selalu sangat timbul lah kan. Okey, saya rasa itu sajalah kan. Itu sajalah yang saya kategorikan sebagai tanah-tanah yang bermasalah untuk dibeli dan juga akan memeningkan kepala kalau kita beli. Okey, yang terakhir sekali, saya terlupa. Tanah tu sendiri kita tak tahu kat mana. Okey. Ada orang nak jual tanah pada kita. Okey, kita datang. Ni ada orang nak jual tanah, so kita pun setuju untuk beli, sedangkan kita sendiri pun tak tahu tanah tu kat mana. Ini kacau lah. Macam mana kita boleh nak beli tanah yang kita sendiri tak tahu kat mana duduknya? Okay, itu pada saya ngarut lah kan, kita nak beli tanah yang kita sendiri tak tahu kat mana. Okay. Jadi saya rasa itu sajalah. Itu saja penerangan ringkas berkaitan dengan tanah-tanah yang mungkin bermasalah kepada kita andainya kita beli. Okey, sehingga kita bertemu lagi. Like, share, komen. InsyaAllah saya akan jawab mana yang saya tahu. Like, share, komen. Okey, sehingga berjumpa lagi. #urusan tanah 101. Assalamualaikum.